Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk minggu ni kita masih lagi dalam unit yang sama iaitu unit 7 kelajuan. Okey. Apa yang kita dah belajar sebelum ni? Okey, ni kita ulang semula. Maksud kelajuan. Okey, maksud kelajuan ialah jarak yang dilalui per unit masa. Contohnya, dari rumah nak ke pasaraya. Okey, perjalanan dari rumah ke pasaraya yang jaraknya 40 km mengambil masa selama 2 jam dengan menaiki motosikal. Berapakah kelajuan motosikal itu? Okey, ingat, kelajuan ialah jarak per unit masa. Jarak per masa. Jadi, jarak dia kita dapat 40 km. Masa dia adalah selama 2 jam. Jadi, 40 bahagi 2 kita dapat 20 km sejam. Okey. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Hanya objek yang pegun tidak mempunyai kelajuan. Ingat, pegun adalah keadaan tidak bergerak. Okey. Unit ukuran bagi kelajuan. Okey, unit dia ada 3 iaitu sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Objek yang lebih laju mengambil masa lebih singkat melalui jarak yang ditetapkan. Contoh, kita ada 2 kereta A dan kereta B. Kereta A bergerak lebih melaju daripada kereta B. Kereta A menggunakan masa lebih singkat daripada kereta B untuk melalui jarak yang sama iaitu titik mula hingga titik tamat. Okey? Okey. So, apa yang kita akan buat hari ini? Standard kandungan 7.1 kelajuan, standard pembelajaran 7.1.5 mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan sesuatu objek. 7.1.6 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Okey, kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, saya boleh. Maksudnya awak boleh. Okey. Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan sekurangnya 2/3 objek. Okey, awak dapat tafsir data ni 2 daripada 3 objek awak layak ditaksir dengan TP5 tahap penguasaan 5. Okey. Yang kedua, menyatakan satu kepentingan pengetahuan tentang hubungan kelajuan, jarak dan masa demi kesejahteraan hidup. Awak dapat menyatakan satu kepentingan tentang perhubungan kelajuan, jarak dan masa ni awak layak ditaksir dengan TP6. Okey. So, untuk aktiviti yang pertama dan kedua tadi saya dah terangkan dekat bahagian atas. Sekarang langkah ketiga, melaksanakan latihan dalam modul sains. Okey, ini adalah latihannya. Okey. A. Tafsir data-data berikut tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan objek-objek berikut. Okey. Contoh yang pertama saya dah bagi. Macam mana kita nak tafsir dia? Okey, dekat sini kita ada satu carta palang. Okey, kenderaan A, B, C dan D. Okey. Ini adalah kenderaan dan ini adalah kelajuan. Dapat kita tengok di sini, kereta yang paling laju ialah kereta C. Kereta yang paling perlahan ialah kereta A. Jadi, dapat kita taksirkan data-data ni sebagai kenderaan C mempunyai kelajuan paling tinggi. Ni paling tinggi kelajuan dia. Diikuti dengan kenderaan B, D dan A. Okey. 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 Carta palang menunjukkan jarak. Sekarang dia nak bagi tahu tentang jarak pula. Tadi dia cakap tentang kelajuan. Mana dapat kelajuan? Sini. Sekarang dia cakap jarak. Jarak dia adalah yang ini. Jarak yang dilalui oleh 4 objek W, X, Y dan Z dalam masa 5 saat. Okey, maksudnya dalam masa 5 saat 4 kenderaan ni, 4 objek ni dapat bergerak sejauh ni. Maksudnya dalam masa 5 saat Y dapat bergerak sejauh 100 meter. Tapi Z cuma dapat bergerak sejauh 10 meter. Jadi nak cakap macam mana ni? Okey. Okey. So, awak boleh teruskan dengan mentaksir lagi 2 data di sini. Okey. Okey. Seterusnya, ini kita perlu buat pengiraan. Okey. Pengiraan di sini ialah Puan Akbari memandu kereta dari Terengganu ke Kuala Lumpur dengan jarak. Okey. Jarak
dia bagi 550 km jarak. Untuk menghadiri temu janji di hospital, Puan Akbari bertolak dari Terengganu pada jam 6 pagi. Dia bertolak pada jam 6 pagi. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Puan Akbari untuk sampai ke Kuala Lumpur jika dia memandu keretanya pada kelajuan tetap 110 km sejam? Okey, jadi soalan tanya sekarang tentang masa. Okey. So, ingat semula saya pesan sebelum ni, untuk kita jawab soalan ni, awak mesti buat segitiga dulu. Okey? Segitiga macam ni. J, K, M. Jarak, kelajuan, masa. Jabatan Kebajikan Masyarakat. JKM. Okey? So, di sini, garis melintang adalah bahagi. Maksudnya bahagi. Okey? J bahagi K, J bahagi M. Manakala garis menegak pula bermaksud darab. Operasi darab. Okey? Garis melintang, operasi bahagi. Garis menegak, operasi darab. Okey? Jadi sekarang soalan tanya tentang masa. Kita bulatkan masa. Jaraknya ialah 550 km. Kelajuan ialah 110 km per jam. Jadi, untuk kita dapatkan maklumat tentang masa, JK. Operasinya bahagi. Jarak bahagi kelajuan. Jarak 550 km bahagi 110 km per jam. Okey, bila kita bahagi, berapa dia punya ni dapat ni? Kita dapatlah jawapan untuk masa. Dan jangan lupa untuk sertakan unit jam. Okey? Okey, yang kedua. Jika Puan Akbari memandu dengan lancar tanpa mengalami kesesakan lalu lintas dan mematuhi had laju 110 km, adakah Puan Akbari sempat menghadiri temu janji pada jam 12 tengah hari di Kuala Lumpur? Okey, ingat balik. Tadi dia kata dia bertolak pukul 6 pagi. Tambah dengan masa di sini, awak akan dapat pukul berapa dia boleh sampai di Kuala Lumpur. Jadi, kalau dia boleh sampai sebelum pukul 12, jawapannya ya. Kalau dia tak sempat sampai sebelum pukul 12, tandakan di sini. Okey, kenapa awak kata dia sempat sampai? Kenapa awak kata dia tak sempat sampai? Awak kena tuliskan sebab tu di sini. Okey. Dan yang ketiga, mengapakah pemandu perlu mematuhi had laju semasa memandu? Kenapa awak kena patuh dengan had laju? Okey. Tuliskan sebabnya di sini. Okey. Okey, so sekian sahaja penerangan dari saya. Ada perkara yang awak tak faham, kurang jelas, perlukan lebih penjelasan dari saya, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Okey. Okey, so sekian sahaja dari saya. Terima kasih.